dekat dalam ayat kita ni, kita akan belajar. Hari ni, kalau dalam video tu, kita boleh pembelajaran mengenai kana dan saudaranya. Cuma kita tak terang secara dalam lah. Kita terang kana, fungsi kana dia dan sebagainya. Dan juga hari ni kita belajar, cuba buka buku kita tu, muka surat apa tu? Kad muka surat 5 tu. Baik, dalam kad muka surat 5, bawah ada 21 isim, betul tak? Kalau ayat mula dengan isim. Kalau ayat mula dengan fi'il, baris kedua. Baris ketiga, inna. Baris keempat, kana. Baris kelima, fi'il majhul. Belum belajar lagi. Lepas tu ada haraf. Ada tak? Ya, haraf. Dalam haraf ada haraf jar dan majrur. Kemudian yang kedua haraf apa? Nida, munada. Haraf nida dan munada. Ini nak belajar lagi bab huruf nida dan munada. Baik, huruf nida dalam yang saya jumpa satu saja, iaitu ya, wahai. Boleh? Dalam huruf nida kita ada satu yang saya dah jumpa lah. Semua bahasa Arab ada 5 cara nak panggil. Tapi yang dalam jumpa satu, jadi kita belajar yang wahai ni lah. Okay. Wahai orang kafir, kita ada ya ayyuhal kafirun. Baik. Sekarang ni, selepas dia dipanggil, perkataan yang dipanggil tu, maknanya ini dalam bahasa Arab panggil harfu an. Harfun nida. Itu kata nama panggilan. Harfun nida. Boleh? Yang tu nama ya ni lah, huruf nida. Baik, selepas dia tu dipanggil sebagai nada. Munada. Ayo. Dipanggil sebagai nama dia nada. Ejaan ni. Dia basah dengan wet one nanti koyak. Dia tak boleh yang basahkan. Nida ni. Ada Munada. Bukan munadak, munada. munada. Nah, yang ni pun nida, nida ada hamzah. Baik, munada ni dia ada baris dia. Salin dulu. Nampak macam tengah fokus. Haraf. Haraf munada. Haraf nida. Dah, siap. Baik, macam ni. Sekarang ni munada ada 2 baris. Satu baris depan. Maknanya selepas nida tu, munada tu kadang-kadang hujungnya boleh berbaris hadapan, kadang-kadang hujungnya boleh berbaris atas. Macam tu. Boleh? Baik, masa bila nak baca baris depan? Masa ketika mana si munada itu adalah single. Single ni maknanya yang kita panggil nama dia seketul. Contoh, ya Allah, hu kena baca baris depan. Boleh? Kalau nama orang tu satu lah, tak kisahlah nama siapa yang kita panggil. Munada ni yang kena panggilan. Yang kena panggil. Bari mana? Yang panggil bari apa? Bari atas, bari depan tu. Okay. Boleh? Macam sampai ke macam tak sampai. Rasa saya pernah ajar ni tu kan?
Belum. Belum. Okay. Baik, andai kata nama yang dipanggil itu ada sandarannya. Dia bersandar lah nama tu. Contoh macam kita sebut, Ya Rasul. Rasul apa? Rasul Allah. Maka Rasul kena sandar ke Allah. Ketika mana nama yang dipanggil itu bersandar, maka munada ketika itu baca baris atas. Boleh? Bersandar. Dan yang kena sandar baris bawah lah. Sebab MI. Ingat lagi tak MI? Ya. MI ni apa dia? Dhafun ilaih. Ayuh, ni MI. Maka ni adalah si munada. Boleh? Ya Rasulullah. Baca. Jangan baca Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Rasulu salah. Salah daripada segi tata bahasa. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ataupun kita katalah, kita bagi salam lah dekat keluarga kita, dekat dalam rumah kita tu. Kita sebut Assalamualaikum ya ahli. Ahli apa? Ahli rumah. Ahli. Ya ahlal bait. Aywa ya ahla. Kena baca balik atas. Allah kata dalam Quran, Qul ya ahlal kitabiyah. Ahla. Kita bagi salam kat kubur. Assalamualaikum ya ahlad dar. Boleh? Ahlad dar ataupun ahlal kubur. Sebut ialah apa-apa pun. Ahla lah baca. Jangan sebut ya ahli kubur. Ya ahla. Maka pelajaran kita hari ini munada ada dua barisnya. Yang pertama berbaris hadapan, iaitu ketika mana yang dipanggil itu single, nama dia tidak bersandar. Ya Ahmadu. Ahmad, nama dia memang Ahmad. Ahmadu. Tapi kalau bercakap kita mati ya Ahmad. Tapi dan juga munada boleh berbaris atas ketika mana dia bersandar. Yang ni yang banyak dalam Quran lah. Ada tak munada lain? Ada lagi, cuma yang kita pakai yang ni. Senang. Kira terang banyak-banyak tapi orang tak jumpa kan. Nanti takut tak terpraktik. Kita praktikkan apa yang kelas Ustaz Najib teruskan lagi tak? PKP naik balik ni. Kalau nak bercakap Online aja. Online. Online saja Ya. Ustaz Fahamnya direhatkan untuk 2 minggu. Betul lah. Sebenarnya Mufti Negeri 9 kena keluar fatwa tu. Siapa yang tak kuarantin dia berdosa. Ya betul. Susahkan orang lain, susahkan doktor, susahkan frontliner semua. Semua orang susah balik. Siapa yang buat tu? Ahli PM9. Ahli politik tak susah. Ya, Sabah tu, dia ICU tu, berapa ramai cuti, kesian bukan? Dah jadi teruk balik. Moga-moga Allah lindungi lah daripada ketidakstabilan ni kan. Tapi sepatutnya kena keluar fatwa tu. Siapa yang langgar kuarantin menyebabkan kematian, kena bayar takzir. Kena bayar dam, kena bayar diat. Bayar denda. Ustaz, PM9 siapa? PM9. KJ. Maksud dia ahli-ahli politik saya cakap. KJ. Di atas MAZ dan RUS tu. Yang galak tu. Apa tu Bukan tu Anwar Ibrahim. Yang pakai baju biru tu kau. Tak kisahlah mana-mana sama saya tengok. Semua dia orang penting fulus lah dia orang punya power. Tak fikir langsung orang bawah ni. Aduh kan. Tak macam PRN Sabah itu kan. Tengok. Kalau menyebabkan macam tu yang saya terkejut. Dr. Zulkifli pun langgar kuarantin. Aduh. Patutnya dia tak boleh langgar kuarantin. Sebab dulu kan dia bahagian fatwa. Dia bidang fatwa. Dia mesti tahu fatwa dia nak keluar. Dia dah biasa kan. Apa hukum langgar kuarantin? Tak boleh lah. 14 hari tu kita nak untuk lepas tu menyebabkan kematian. Kalau menyebabkan kematian tu kes berat.
menyebabkan kematian, menyebabkan negara jadi slow. Yang frontliner dekat Kota Kinabalu ICU tu dah dapat positif, habis staff kena cuti. ICU punya pakar tu, nurse-nurse, kesian Semua. short staff. Semua Ha. kuarantin. 34 tu yang kena di kuarantin Susahkan kan. semua orang. Habis tu orang yang sakit tu siapa lah nak bantu rawat Ada Ha, yang tu tinggal lah, masalah yang tu. off. Yang cuti tu kena panggil balik lah. Tinggal yang kerja tu semua direhatkan untuk 2 minggu. Itu keluarkan Cakap yang lah. berehat 2 minggu tu pula ada ahli keluarga yang dia dah jumpa. Itu lah. Memang jadi problem lagi lah. Semuanya sakit ke bro. Jadi kita dah menang dah itu kan. Dia naik balik ya salam. Tak apalah. Tapi boleh keluar fatwa tu. Tapi saya tak boleh keluar fatwa lah. Bahagian fatwa lah keluar kan. Hukum langgar kuarantin ni kan. Tapi daripada segi fiqah boleh belajar tu. Dia la darara wala dirar. Tidak boleh memudaratkan dan mudarat dan memudaratkan. Tak apalah. Baik, tak ada kaitan dengan huruf nida pun dan juga munada. Kan? Baik, munada ingat tadi 2 baris dia tak macam huruf jar, lepas jar baris bawah ya. Tak. Dalam munada ada 2 baris dia. Boleh? Baik, berbalik kepada kita punya ayat tadi tu. Qul ya ayyuhal kafirun. Ada satu lagi benda yang baru yang kita nak terangkan, iaitu ha yang duduk selepas alif. Yang ni saya boleh padam tak? Belum lagi Ustaz ni. Ambil gambar. Ambil gambar tu. Dia kena tangkas tu. Saya kadang-kadang saya tersak habis. Kul tu tak apa, kejap lagi kita terangkan. Ya ni kalau kita terangkan dia makna apa ni? Wahai. Ayyu kita boleh terjemahkan sekalian lah. Sesiapa? Sekalian. Dia Sekalian. tak ada terjemahan dia tapi yang sesuai kat ni sekalian lah. Ayyu ni. Kena pisahkan tau. Ayyu satu, ha. Ya lah tu. Ha tu satu. Jadi ayyu ni sekalian ni dia akan jadi apa dia? Dia akan jadi munada. Dia isim. Boleh ayyu. Tapi dia akan jadi munada. Munada tu kalau macam mana keadaan dia yang baris depan tadi? Masa bila keadaannya kena munada baris depan? Betul. You tu dia berbaris. Seketut. Kan munada boleh 2 baris. Satu baris depan, satu baris atas. Masa bila nak baris depan tadi? Kalau di single. Dia bersingle. Kalau dia single. Sekarang ni bila dah pisahkan dia tinggal single. Dia tak sandar tau. Ni bukan ha domer tau. Ni adalah ha namanya ha tandih. Bukan domer. Oh, saya ingat Ni bukan domer. domer ni. Mati-mati kat domer ni Ustaz. Tanbih. Okey. Maka ni adalah ha namanya ha tandih. Satu je ha ni yang saya jumpa lah. Iaitu duduk selepas ayyu. Kalau macam mana nak kenal ha tandih Ustaz? Kebanyakannya duduk selepas ayyu. Dalam Quran lah. Kalau dalam ni dia kata la macam mana Arab kata? Laisal fata man qala kana abi wa innamal fata man qala ha anaza. Ha ni terjemahan dia adalah ha macam tu. Oh ha ya. Ha tanbih. Tanbih ni makna apa? Untuk tarik perhatian. Tanbih ni maknanya Attention please. Attention. Ayo, tarik attention. Untuk perhatian UP lah, up. Okey, untuk perhatian UP up ke atas. Boleh? Macam mana nak kenal Ustaz ha ni domer ke ha ni tanbih? Selalunya dalam Quran dia datang ayun, ha ni datang selepas ayun. Ayu tu adalah ayu untuk tanbih. Bukan perempuan tu tau. Itu bukan domer perempuan tu. Ha tu maknanya macam mana? Macam tu. Maknanya wahai sekalian, tu. Ha tu. Macam sampai ke macam tak sampai? Sampai. Okey macam tu.